Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita sambung tutorial kita dalam tajuk elektrik dan elektromagnet, dan akhir sekali kita ada tajuk elektronik. Okey, tanpa buang masa kita teruskan sahaja sebab slide agak panjang juga. Okey, soalan yang kita nampak dekat sini adalah tajuk elektrik. Okey, kita dapat dekat sini tunjukkan satu litar lah dengan mentol P, Q, R dan S yang serupa, dan filamen setiap mentol itu mempunyai rintangan 2 ohm. Okey, ini mentol yang berintangan 2 ohm setiap satunya lah. Jadi kalau kamu nampak dekat sini kedudukan mentol ni boleh disusun dalam bentuk yang kamu faham lah sebenarnya. Jadi kita boleh tukar di mana dalam mentol P dan Q ini arus yang masuk ini dibahagi kepada dua, simpang 1 dan juga simpang 2. Dalam simpang 1 ni arus dibagi kepada dua lah, arus dibagi kepada dua dalam bentuk yang kamu pernah jumpa sebelum ini. Boleh juga kita sambung dia dalam bentuk ini. Ini adalah bentuk yang setara lah. Ini adalah bentuk yang setara dengan rajah. Jadi kamu nampak yang ini adalah selari lah, selari di antara mentol P dan Q. Yang bawah ini adalah siri. Jadi yang soalan yang pertama yang kita nak bincang pada hari ini, ataupun kita boleh jawab terus saja sebab kamu dah mahir dalam definisi, apakah yang dimaksudkan dengan rintangan, di mana rintangan sebelum ini dalam kelas PDPR kita telah belajar diberi kita boleh dapat rintangan ini daripada hukum Ohm, V sama dengan IR lah, dan rintangan dihubungkan oleh R yang hasil daripada V bahagi tekan dengan I. So kita boleh sebut di sini nisbah beza keupayaan lah, nisbah beza keupayaan, nisbah beza keupayaan merentasi konduktor terhadap arus. Okey, yang mengalir lah, yang mengalir di dalam kita lengkap. Inilah definisi berkaitan dengan rintangan. Kita nampak dekat sini, kalau kamu lihat memang jelaslah bahawa rintangan ni adalah nisbah V dibagikan dengan I. Senang kalau kita hafal rumus. Soalan berikutnya kita ada dua mentol apabila suis dihidupkan. So ada syarat, ada syarat yang dinyatakan di sini, suis dihidupkan. Okey, maksudnya suis tu dicantum, membolehkan arus mengalir. Itu maksud dia. Apa maksud suis hidup? Adalah arus mengalir. Arus mengalir. Dua mentol manakah yang menyala dengan lebih cerah? So ini ada kaitan dan sebelum ni kamu pernah buat perbezaan antara litar secara siri ataupun selari, dan kamu dapatilah dengan jelas di situ dalam perbandingan dalam bentuk jadual itu kamu akan tahulah sekiranya mentol yang manakah mewakili mentol yang cerah. So dekat sini kita akan nampaklah yang paling betul dekat sini untuk mentol P dengan Q lah yang disambung secara selari. Itu mentol P dan Q. Mentol P dan Q P dan Q sebabnya disambung secara selari. Kemudian yang kedua, ada bawah, beri satu sebab jawapan 1B1 itu. Okey, selain daripada disambung secara selari, kamu akan fahamlah sebenarnya apa yang berlaku di situ. Voltan yang merentasi dalam lintas selari itu adalah tinggi. So voltan
tinggi. Voltan adalah tinggi. Itu jawapan dia lah. Atau kamu boleh jawab juga yang seumpama dengannya. Okey. Arus yang tinggi merentasi P dan Q, atau kamu boleh kata jumlah rintangan rendah. Jumlah rintangan rendah. Okay, seperti biasa, kalau kamu nak jawab untuk soalan satu markah lebih daripada satu jawapan, pastikan kedua-duanya betul. Kalau tak pasti, jawab satu sahaja. Okey, ini simbol ni maksudnya setara lah. Jawapan yang setara. Sebab tu cikgu pesan kalau nak buat lebih daripada satu jawapan, pastikan kedua-duanya betul atau ketiga-tiganya betul. Okey, dan hitungkan bacaan emitter tersebut. Jadi kamu kena kira lah dekat situ jumlah rintangan yang ada. Jumlah rintangan yang ada, kamu kena kira. Okey, kita nampak dekat sini. Okey, semuanya 1/2 1/2 dekat sini. Kemudian bawah ni kita ada kita kira lah. Sama-sama kira. Okay, untuk mentol jumlah rintangan untuk PQ ni kita ada PQ, kita ada rintangannya, formulanya adalah 1/R. Satu per R PQ sama dengan 1/2 tambah 1/2. So kita ada R PQ sama dengan yang ini kita akan dapat 2/1 lah. Okey. 1 ohm. Jelas lah kan? 1/R. Okay, naik atas, kemudian 22 dapat 1, 1 bagi 1 dapat 1. Kemudian jumlah untuk rintangan yang satu lagi tu R apa tu? RRS untuk rintangan RRS sama dengan sebagai siri, jadi maksudnya 2 tambah 2. So kamu akan dapat 4 ohm. Kamu akan nampak 4 ohm di situ. Hitungkan bacaan emitter. Emitter ni adalah arus lah. Adalah arus. So berdasarkan formula KV sama dengan IR. Kita ada V dekat atas tadi 3 volt. Kita ganti 3 volt. Kita nak cari I ni, emitter. Jumlah R ni kita tambahkan lah. 4 tambah 1 ni 5. So kita akan ada dekat sini I sama dengan 3/5 lah. Dalam ampere. Dalam ampere. Jadi 3 bahagi 5 berapa? Kita dapat 0.6 ampere. Okey. Untuk soalan berikutnya, Raja masih lagi dalam tajuk elektrik. Kita nampak dekat sini 1 liter elektrik bagi satu eksperimen. Eksperimen apa ni? Untuk menentukan daya GGE dalam rintangan dalam lah. Jadi inilah graf yang menyokong eksperimen ini. Inilah susunan pita yang dibuat dalam pita elektronik lah, dengan simbol, perwakilan simbol dekat sini. Jadi kita nak kira dekat sini. Soalan yang pertama, seperti kamu nampak lah, yang ini kecerunan negatif. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik? Ini kita dah sebut dulu ni, daya gerak elektrik ni adalah kita ukur dia, kita cari maklumat dia apabila bateri itu tidak disambung pada litar yang lengkap, iaitu bateri sahajalah rintangan yang ada di dalam bateri. Jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan DGE ni adalah kita ukur dia, kita cari dia apabila V I sama dengan kosong lah. Kat sini apabila voltan, ni maklumat dia lah, voltan apabila arus atau I sama dengan 0 ampere lah. Kita akan ukur dia, iaitu tenaga yang dibekalkan ataupun tenaga yang
dibekalkan untuk menggerakkan 1 kulum cas. 1 kulum cas melalui litar terbuka. Melalui litar terbuka. Jadi suka cikgu highlightkan litar terbuka. Litar terbuka ini menyokong yang awal tadi, iaitu arus sama dengan 0 ampere. Kemudian dalam soalan berikutnya, tandakan, ini tandakan right sebenarnya. Di manakah kedudukan voltmeter yang sesuai, dekat X ke dekat Y? Kita tandalah. So untuk cari voltmeter ni yang paling sesuai kat sinilah. Kat sini iaitu X. Okey, kita kena faham tu susunan untuk mengukur beza keupayaan ataupun arus. Kita kena faham arus disusun secara siri. Untuk ukur beza keupayaan disusun secara selari. Itu kita dah belajar semua. Okey, kemudian dekat sini rintangan dalam. Kita nak cari, tentukan rintangan dalam. So dekat sini kita boleh dapat sebenarnya kita tengok apabila V kita bagi dengan I ni. Kita tengok paksi graf yang kita nampak ni pun kita dah tahu dah sebenarnya. Okey, apabila rintangan itu V, rintangan daripada hukum Ohm kita ada V sama dengan IR. So kita nak cari R sebenarnya V bagi dengan I. So dalam graf ini rintangan dalamnya kita boleh dapat juga daripada V bagi I lah, iaitu kecerunan graf. Kecerunan graf yang kita ambil ini, dan kita akan faham sangat-sangat ianya adalah kecerunan negatif. Dan kalau kita kira dekat sini, dekat ruang jawapan ni cikgu kira rintangan dia memang negatif lah, sebab memang negatif. Jadi cikgu tu ambil nilai saja kat situ, 9.3 bahagi 2.8, Y2 kat Y1, X2 kat X1, kita akan dapat kat situ 1 ohm. Kenapa dia negatif? Ini formula lah. Ini adalah formula. Okay, cikgu buat kurungan. Okey, ni ada negatif ni. Kenapa dia negatif? Inilah formula dalam mengira rintangan dalam lah. Mengira DGE. Mengira DG. Mengira rintangan dalam. Betul, mengira rintangan. So formulanya ada negatif. Kecerunan tadi negatif. So negatif akan jadi positif. Okey, ni formula. Cikgu highlightkan negatif itu. Kalau tidak, kamu akan tulis nanti rintangan itu adalah negatif. So rintangan tidak negatif. Voltmeter arus dan rintangan tidak boleh negatif. Kemudian soalan seterusnya, daya gerak elektrik bagi sel tersebut. Ini kita boleh dapat daripada graf. Kita luruskan terus ke sini. Cikgu highlightkan. Kat sini kita highlightkan. Menggunakan tunjuklah. Kalau cikgu teruskan ni, cikgu akan dapat 11 sebenarnya. Jadi dekat sini nilai kamu untuk E nya adalah 11. Rupanya adalah 11 volt lah. Jadi tunjukkan pada graf. Tunjukkan pada graf yang ini. Anda menentukan daya gerak elektrik bagi sel tersebut. Jadi kamu tunjuk dekat sini. Tunjukkan 1 markah. Kemudian jawapan kamu dengan unit yang betul 1 markah. Jadi jumlah markah 2. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini soalan yang agak menarik sebenarnya. Apabila sebiji bentol jimat yang berlabel, cikgu highlight dulu ni. Label ni 240 volt 12 watt ni apa maksud, nanti kita tengok. Disambung pada satu bekalan kuasa 240 volt ni menghasilkan 10 joule tenaga cahaya per saat. Hitungkan. Okey, hitungkan yang pertama arus yang mengalir. Arus yang mengalir kamu dah tahulah sebelum ni. Macam mana nak ukur? V sama dengan I. IR yang pertama kamu ada.
Yang paling mudah lah yang kamu nak cari. Itu cadangan yang pertama. V adalah voltan, I adalah arus, nak cari R adalah rintangan. Tapi dekat sini kamu tak nampak rintangan, betul? Okey, kamu boleh gunakan formula yang kedua, iaitu menggunakan formula ni, tenaga ni, E nak cari I, bahagikan dengan W ni V. So kita akan ada 12 bahagi 240. Jadi kita akan dapat, kamu kira dengan bantuan kalkulator kamu, patutnya kamu dapat 0.05 ampere. Okey, ni rumus alternatif lah, menggunakan hubungan yang diberi. Kemudian B pula, kehilangan tenaga haba dalam 1 saat daripada mentol itu. Kita hitungkanlah macam mana. So heat loss ini, haba hilang, sebab ini bukanlah orang kata tenaga yang cekap lah. Ada saja kehilangan tenaga sebab tak berlaku dalam kehidupan harian. Semua tenaga akan hilang sebagai tenaga cahaya dan tenaga haba. So input power tolakkan dengan light produce lah, tenaga cahaya yang dihasilkan. Jadi kita ada dekat sini 12 watt tolakkan dengan 10. Jadi kita akan dapat 2 joule per second. So kena jawab dengan unit yang betul, baru dapat markah penuh. Dan terakhir sekali, untuk C, hitung kecekapan. Hitung kecekapan ni, output power, kecekapan, output kita ada 10 tadi, bagi input kita ada 12, kalikan dengan 100 lah. So kita akan dapat sini 83.33%. Cikgu nak highlightkan, tugasan kamu di luar, cari maksud definasi ni. Definasi apa maksud 240 volt 12 watt. Kebanyakan barang elektrik ada simbol-simbol seperti ini. Nanti cikgu akan terangkan. Sebelum itu tugasan kamu carilah 240 volt. Dan dalam kuliah sebelum ni pun, dalam tutorial sebelum ni pun cikgu dah beritahu. Okey, kita sambung dalam slide seterusnya dalam tajuk keelektromagnetan. Ni kita menunjukkan sebuah transformer. Sebuah transformer yang ada ni, dengan bekalan kuasa 240 arus ulang-alik. Okey, dengan kita ada primer dan sekunder. Di sini kita ada primer, kita ada 1500 lilitan, sekunder kita ada 1000. So kita pasti, kita akan tentukanlah sama ada injak naik ataupun injak tu turun. So dalam kes ini sudah pastilah bila bilangan injak yang kedua ni kurang daripada yang pertama, itu sudah pasti merupakan injak turun. So namakan jenis transformer, kita terus jawablah. Transformer injak turun. Transformer injak turun. Dan hitung voltage output bagi transformer tersebut. Sama juga kita gunakan formula. Kita ada dah belajar P sama dengan IV. Sebelum ini kita akan guna, sebelum tu kita akan guna selepas ni untuk mencari voltage output. Voltage output ni kita gunakan formula ni. Satu lagi tu di padang kita ada voltage sekunder berkaitan dengan bilangan lilitan dia tadi 1000. Kita ada voltage primer, di mana kita ada bilangannya adalah 1500 lilitan. Jadi kita manipulate dia, VS ini kita akan dapat 160 volt. Itu
Itu jawapan dia. Kemudian C yang pertama, okey, apabila dihidupkan arus bermagnitud 0.2 5 ampere mengalir dalam gegelung primer dan semua mentol menyala dengan kecerahan normal, berapakah kuasa input? Ini baru kita guna formula tadi. P sama dengan IV. P sama dengan IV 0.25 ampere kalikan dengan 240 volt. So kita akan dapat 60 watt. Nampak tak ada kaitan dah nampak dah apa maksud 240 volt. 12 volt tadi kamu dah nampak, sepatutnya dah ada hint lah. Okey, dan terakhir sekali untuk soalan ini adalah belum soalan kedua terakhir, kita nak kira kecekapan. Jadi sama saja formula dia. Kecekapan ada kaitan dengan tenaga yang dibekalkan dan digunakan. So yang ada tadi 54 diberi, kemudian kita ada 60 watt. Kat mana 54? Itu kali dengan 100 lah. Di mananya hasil kamu akan dapat 90%. Okey, 60 ni adalah berdasarkan 60 watt ni lah. Okey, kat mana kita dapat 54? Okey, persoalannya dekat mana kita dapat 54. Jadi 54 ni kita dapat dekat, kita tengok gambar rajah semula, ni hujung ni. Okey, kita ada mentol dengan kuasa yang sama lah, 18, 18, 18. So 18 kali 3 dapat 54 lah. Jadi sebab tu dalam soalan ini kita buatlah output, kuasa output ni adalah 54. Yang kita kira dekat primer tadi 60. Jadi kita bandingkan dan kalikan dengan 1, kita dapat 90%. Selesai macam mana menyelesaikan kecekapan untuk sebuah transformer. Seterusnya, cadangkan satu cara untuk meningkatkan kecekapan transformer. Ini ada macam-macam lah. Ini ada banyak cara. Salah satunya adalah gunakan dawai yang lebih tebal sebagai gegelung. Gunakan dawai yang tebal sebagai gegelung. Dan ada 4 lagi lah dalam buku teks. Ada mengurangkan arus pusar dan sebagainya lah, menggunakan teras besi lembut. Semua itulah cara untuk meningkatkan kecekapan transformer. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2 pula. Diberi raja 2 mikrokuprem ringan diletakkan antara dua kutub magnet Manador. Kamu nampak magnet ada kutub utara dan selatan ini. Soalan yang pertama, tandakan arah arus. So arah arus kita rujuk dekat inilah terminal bateri ni. Arus akan mengalir dari sini, positif ke negatif, lah. Ni, jadi kita akan nampak ini adalah arah arus. Kita label kat sinilah arah arusnya. Okey, berikutnya soalan sambung, kesinambungan soalan. Tentukan arah gerakan. Itu disebabkan daya lah. Itu disebabkan oleh arah daya. Okey, rod tu sebenarnya akan bergerak ke dalam. Jawapannya adalah rod akan bergerak ke dalam. Rod bergerak ke dalam. Bagaimana kamu dapat bergerak ke dalam? Gunakan FBI itulah. Hukum tangan kiri Fleming. FBI. Kita dah buat ikut anak panah tadi. Utara ke selatan bawah. So daya akan terhasil ke bahagian dalam. Daya akan terhasil ke bahagian dalam. Kat sini. Ni F. So kuprum ni akan bergerak ke bahagian dalam. Namakan peraturan fizik untuk menentukan jawapan anda dalam 1A2. Itulah ketua tangan kiri Fleming. Tangan kiri
eja nama Fleming ni dengan betul. Nyatakan kesan daya terhadap gerakan arus apabila arus ditambah. So, bila arus bertambah, rod bergerak lebih laju lah. Okay, rod bergerak lebih laju atau jauh. Okay. Okay, soalan terakhir untuk hari ini dalam tajuk elektronik. Okay, kita ada rektifikasi gelombang. Kita ada rektifikasi gelombang separuh. Okay, kita nampak dekat sini bahagian bawah kat mana kita nampak dia separuh. Tengok dekat osiloskop ni. Okay, bahagian bawah ni telah dihilangkan. So, itulah maksudnya rektifikasi gelombang separuh. Namakan komponen S. Yang masalah soalan ni. Komponen S ni yang menyebabkan arus ni di bahagian bawah ni hilang. So, yang alat yang digunakan di sini adalah tak ada lain lah. Tak ada alat lain. Jawapannya adalah diod. Jawapannya adalah diod. Terangkan bagaimana komponen S digunakan. S tadi adalah diod, digunakan untuk menghasilkan rektifikasi separuh. Ini soalan 4 markah. Jadi cadangan jawapan yang diperuntukkan adalah okey, kita bermula daripada awal lah. Pertama, tapi kamu buat dalam ayat penuh lah, jangan buat dalam bentuk poin. Arus adalah arus ulang alik lah. Arus ulang alik. Ini bekalan. Arus yang terlibat yang digunakan adalah arus ulang alik. So, kedua, apabila arus dibekalkan, itu switch on, apa yang berlaku? Dari kitaran voltan positif, arus mengalir melalui diod dan kembali ke terminal negatif. Yang ketiga, sebaliknya, apabila arus dibekalkan dari kita voltan negatif, arus tidak mengalir. Arus tidak mengalir. Melalui diod lah, sebab diod tu ada kutub. Okey, apa lagi? Yang terakhir, diod hanya membenarkan arus. Fungsi diod, diod hanya membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Sahaja. Okey. Jadi secara tak langsung lah yang bahagian negatif tu terhapus. Okey, soalan B. Okey, ini berdasarkan aplikasi. Kita ada 9 litar transistor yang boleh menyalakan lampu secara automatik. So, nyatakan fungsi transistor dalam litar ini. Fungsinya sebagai switch automatik lah, sebab kita tahu fungsinya sebagai litar inilah litar automatik. So, jawapannya memang untuk
Swiss automatik, sebagai Swiss automatik. Ni contoh soalan kertas 1 lah, direct. Bahagian A, soalan kertas 2 bahagian A, direct. So memang kita kena kuasai asas fizik itu dengan baik. Kita tentukan beza keupayaan merentasi X dan titik Z. Mana X? Sini X dan titik Z. Okey, kita nak kira beza keupayaan dekat sinilah. Kalau kita tengok dekat sini, dia setara di sinilah, iaitu 6 volt. Dan tentukan jumlah rintangan antara titik X dengan Z. Sama juga tadi, kita kira lah. Kita gunakan formula ini. Kita kira mana exact ni, jumlah rintangannya kita kira, kita ada 20 terus 10, so 30. Dekat sini jawapannya adalah 30 kilo ohm. Okey, hitungkan beza keupayaan merentasi Y dengan Z. Kita guna formula lah yang ada dekat situ. So, kita ada 10 bagi 30 kalikan dengan 60 volt. Kita dapat 2 volt. Kita dapat 2 volt. Okay, soalan seterusnya, apakah jenis transistor untuk soalan ini? Berkaitan dengan transistor yang menyalakan meter pada waktu malam. So kita pakai dia transistor NPN. Transistor NPN. So soalan ni memang untuk menjawabnya kita kena baca. Memang kita kena baca, tak boleh tidak. Kamu kena baca juga. Jadi berapakah beza keupayaan yang melintasi titik R dan titik T? Okey, aplikasi daripada soalan yang tadi, R dengan T, jawapannya adalah 6 volt lah. Sama juga ni. Kita ada dekat sini. So, jawapannya adalah 6 volt. Subhanallah, salah. Apakah fungsi perintang X ini? Adalah untuk mengawal arus tapak lah. Mengawal arus tapak. Okey. Di bab ni memang cikgu cadangkan kamu membaca lah. Kalau kamu tak baca memang tak boleh. Jadi dekat sini tentukan rintangan minimum PPC. Mentor mula menyala, VP adalah 4V. So, kalau kita kira direct dekat sini menggunakan formula sedia ada yang kamu telah belajar sebelum ni, kalau kamu kira kamu akan dapat sebenarnya 2 kilo ohm. Gunakan rumusan V sama dengan IR tu, kamu gunakan, kamu akan dapat 2 kilo ohm. Selain digunakan sebagai switch, transistor tadi digunakan sebagai switch, tentukan suatu fungsi lain transistor. So jawapannya adalah sebagai amplifier arus. Amplifier arus untuk membesarkan arus. Dan soalan terakhir, okey, masih lagi berkaitan dengan transistor yang sebagai switch automatik tadi. Okey, dengan kita ada LDR ni 7.2 volt dengan rintangan 9 kilo ohm. Beza keupayaan mentasi R1 bila lampu itu menyala. Okey, kita boleh tolakkan lah. Kita tolakkan 12 volt, tolakkan dengan 7.2 volt, kita dapat 4.8 volt. Mana kita dapat 12 volt daripada soalan lah. Daripada soalan 12 volt. Itu voltan yang dibekalkan. Dan cari rintangan sama seperti kiraan di atas tadi. Kiraan di atas ini dan juga di sini. Ni. Okey, kita kira, masukkan nilai yang ada. Cikgu dah tulis tadi sebahagiannya.
So 9 bahagi 7.2 kali 4.8, kamu akan dapat 6 kilo ohm. Okey, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini.